Di depan saya dan di belakang tuan-puan adalah perkuburan Baqi'. Yang saya sebut salah satu tempat yang kita dituntut untuk menziarahinya ialah perkuburan Baqi'. Dan kita bila datang sini, walaupun untuk masuk ke dalam, jemaah muslimat tak dibenarkan. Jemaah muslimin dibuka selepas solat subuh dan selepas solat asar. Jadi siapa-siapa yang ada kelapangan selepas solat subuh, esok mungkin tak sempat sebab ada ziarah. Hari yang kosong lah. Kalau ada kelapangan lepas subuh atau asar nak masuk, silakan. Masuk, dia buka waktu tu. Di antara adabnya ialah kita menyampaikan salam. Termasuklah kubur-kubur lain pun. Kita dituntut untuk beri salam. Assalamualaikum ya ahla diyar. Antum qadimun wa nahnu lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi walaupun kita tak masuk dalam, mudah-mudahan ziarah kita hari ini dikiralah sebagai salah satu dari ziarah Baqi'. Ini perkuburan Baqi' ni. Kerana apa dia istimewa? Kerana Nabi SAW mendoakan khusus kepada ahli Baqi'. Perkuburan Baqi' ini disebut sebagai Baqi' al-Gharqad. Kerana dahulu ni banyak pokok-pokok gharqad dalam kawasan ni. Dia adalah perkuburan orang-orang Madinah sejak zaman sebelum Nabi dan selepas daripada Nabi sampai, dijadikan khususlah untuk dikebumikan orang-orang Islam sampai hari ini. Masih lagi diguna perkuburan Baqi'. Terdapat kurang lebih 10,000 sahabat yang disemadikan di perkuburan Baqi' al-Gharqad. 10,000, kurang lebih. Antaranya Sayyidina Uthman ibn Affan. Makamnya ada di sini, kuburnya ada di sini. Dan orang pertama di kalangan orang Islam yang dikebumikan di Baqi', ingat nama ni, di kalangan Muhajirin adalah Uthman ibn Maz'un radhiyallahu an. Uthman bin Maz'un saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Mekah. Bila dia hijrah ke Madinah, dia orang Muhajirin pertama yang meninggal di Madinah dan dikebumikan sebagai orang pertama di kalangan Muhajirin. Nama dia Uthman bin Maz'un radhiyallahu an. Sementara di kalangan orang-orang Ansar, sahabat-sahabat Nabi orang Madinah, yang pertama dikebumikan di Baqi' adalah As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an. Ini orang pertama yang masuk Islam di kalangan orang Madinah. As'ad bin Zurarah. Dia dikebumikan dalam perkuburan Baqi' kerana dia meninggal sekitar tahun pertama, ataupun tahun yang kedua awal Nabi hijrah ke Madinah. Itu berkaitan dengan Baqi'. Ada 10,000 lebih kurang para sahabat yang disemadikan di sini. Sementara di depan, tuan-tuan, ini tempat nak masuk Raudhah tu, orang ramai tu. Lagi muslimat yang ada slot pukul 9.30, pukul 10 bolehlah pergi terus. Beratok situ, dan malam nanti, siapa yang ada slot malam nanti, saya akan main hantar sini ya. Saya takat tu je lah. Sebab saya masih lagi berstatus lelaki asli. Tak boleh lah nak masuk. Dan kemudian pintu yang depan ni, ini pintu Baqi' nama. Pintu Baqi' kerana laluan dia lah. Untuk pintu satu ni, untuk pintu yang depan sekali, muslimat tak boleh lalu. Dia hanya untuk orang lelaki saja yang menziarahi Nabi SAW. Sementara di pintu yang pintu 39 tu, dinamakan sebagai pintu Jibril ataupun pintu An-Nisa. Salah satu pintu utama pada zaman Nabi SAW. Di sekitar kawasan tu juga, 39, sebelah tu 38, di sekitar pintu 38 itu adalah rumah kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Di mana Sayyidina Uthman ni khalifah yang ketiga, yang akhirnya dia dibunuh oleh pemberontak di situ. Bayangkan pemberontak datang Madinah dengan jumlah yang ramai, hampir 6,000 orang lah sebahagian riwayat. Mereka mengepung rumah Sayyidina Uthman, mereka mendesak Sayyidina Uthman untuk turun, lepaskan jawatan, dan akhirnya mereka ceroboh rumah Sayyidina Uthman dan mereka menikam Sayyidina Uthman ketika dia sedang membaca ayat Al-Quran dan ketika dia sedang berpuasa pada hari tersebut. Allah Ta'ala takdirkan dia dibunuh. Setelah 12 tahun dia menjadi khalifah. Peristiwa itu berlaku sangat dekat dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan apa yang golongan-golongan pemberontak ini lakukan kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, sehingga kan akhirnya dia disemadikan dalam perkuburan Baqi'. Pada peringkat awal, mereka tak benarkan Sayyidina Uthman ini dikebumikan dekat Baqi'. Sebab tu tanah ataupun makam Sayyidina Uthman ni sedikit jauh, tengah tu. Tengah kalau siapa yang masuk, tengah. Dia tak ada lah tulis, tapi dicatat ataupun direkodkan oleh sejarah berada di tengah makam Sayyidina Uthman. Itu kedudukan sekitar rumah Sayyidina Uthman. Ada salah satu pintu tu dinamakan pintu Jibril kerana dalam satu peristiwa bila Nabi balik dari perang Khandaq, Nabi nak selesai
esok kita akan lintas kawasan Khandaq. Bila Nabi nak tanggalkan baju besi, Jibril datang. Jumpa dengan Nabi, "Ya Muhammad, jangan, urusan kamu belum selesai. Dah 1 bulan dah Nabi perang di Khandaq." Jibril kata, belum selesai. Teruskan misi untuk mengepung Bani Quraizah, Yahudi yang melakukan pengkhianatan. Jadi Jibril turun di situ. Dinamakan pintu itu sebagai pintu Jibril. Dinamakan sebagai pintu Jibril. Itu sebab sedikit lah tentang pengenalan pintu-pintu ni. Nanti sebelah sana saya akan cerita lagi 1, 2, 3 pintu. Saya tak cerita semua, jangan takut. Pintu tak habis kalau cerita semua, saya pun tak tahu semua. Dan kemudiannya depan situ, saya tak boleh nak sebutlah tempat sejarah ni kita tak ada secara tepat di sini. Ada lah sekitar kawasan yang nak naik ke Baqi'. Baqi' tu dia kena naik sikit atas tu. Lebih kurang dekat pagar ni lah, lebih kurang. Ada satu telaga dahulu zaman Nabi, namanya Telaga Zarwan namanya. Telaga Zarwan inilah seorang daripada munafik Madinah, Labid Al-Asam ataupun sebahagian kata dia Yahudi, dialah yang melakukan sihir kepada Nabi SAW dengan dia ambil beberapa helai rambut dan dia letakkan dalam telaga itu. Kemudian Nabi arahkan, selepas dari Nabi sembuh semua, Nabi arahkan untuk telaga itu di kampus Telaga Zarwan. Dekatan hari tak ada lah, zaman Nabi lagi dah di kampus. Dan sebahagian juga menyatakan itulah puncanya turun ayat Al-Quran dari surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq yang merupakan ayat pelindung kepada gangguan sihir makhluk yang jahat, sama ada jin dan juga manusia. Dan itulah surah yang kita patut amalkan sehari-harian. Al-Falaq dan juga An-Nas. Qul, orang kita panggil Qul lah. Surah 3 Qul, 4 Qul. Itulah penyebab kepada turunnya surah itu. Dan nama telaga tu Zarwan. Saya ibu nama anak lah Zarwan, tak apalah. Nama telaga yang disihirkan oleh seorang munafik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan bergerak sikit ke arah depan. Kemudian kita akan belok ke kanan dan kita akan menuju ke lokasi seterusnya adalah Masjid Umamah. Jadi sementara nak sampai ke lokasi itu ada kedai-kedai. Tak apalah, tak ada masalah nak berhenti jalan santai-santai. Tapi janganlah menjadikan ziarah kita bertukar menjadi ziarah shopping lah. Tak ada lagi sampai sana tinggal saya seorang. Gugur habis di tengah jalan. Untuk yang muslimat yang nak pergi Raudhah, saya rasa boleh lah untuk bergerak pelan-pelan, sebab saya takut kalau ikut sampai sana takut lewat. Kalau kata pergi awal pun tak apalah, kalau dia tak bagi masuk, tunggu situ insya-Allah. Laluan tanpa jalan sekali. Iyalah ya, yang malam nanti, untuk yang malam bagi yang duduk di Grand, ada yang di Front Taibah ada yang malam. Ada? Macam mana janji dengan jemaah di Front Taibah? Tunggu situ pukul 3.30 pukul apa? 9. Tak apalah, satu janji dengan Ustaz Azizi. Yang dengan Grand Plaza yang saya tu kumpul pukul 9 di lobi hotel. Balik makan dululah, lepas isyak tu balik makan. Bagi relax. 9 kumpul dengan saya. Sama ada yang masuk pukul 10 ke ataupun yang terlewat daripada pukul 10 tu, kita bergerak pukul 9 lah. Saya akan bawa sampai sini insya-Allah. InsyaAllah. Ya, depan ni. Jom kita gerak sekali lagi masuk ke sana.